Saya rasa bahasa Melayu ni dia kurang organik lah. Kita ni tidak macam bahasa Indonesia tau. Kita ni kadang-kadang tu terlampau orang kata menekan tentang aspek-aspek yang kecil, sedangkan pada saya bahasa Melayu ini nuansanya adalah pada semangatnya sebagai bahasa Melayu. Perkataan-perkataan spesifik tertentu itu tidak semestinya, sebab itu berubah, mana-mana bahasa pun dia sentiasa berubah. Bahkan kalau kita kata bahawa kita mau bahasa Melayu yang tulen yang macam kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Om Jun. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang berasal dari negeri jiran kita, Malaysia. Tidak banyak basa-basi, yuk kita sama-sama saksikan video ini. Untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan disebabkan perubahan-perubahan polisi itu sekejap berubah dan sekejap tidak. Walau bagaimanapun ini adalah perkara yang kita tidak boleh kawal lah kan, sebab pertukaran Perdana Menteri, bagaimana mereka berfikir dan menggubal polisi, orang kata that is beyond us lah, macam kita tidak dapat kawal. Tapi Tuan Syed, kalau boleh izinkan saya bercakap tentang beberapa perkara lagi yang menjadi kekangan kepada pengembangan untuk menjadikan bahasa Melayu itu dia lebih inklusif kepada masyarakat Malaysia. Maka kalau boleh izinkan saya, sebab saya sendiri merasainya. Yang pertama sekali, kita sebenarnya sedar atau tidak sedar, pejuang bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang menyebabkan bahasa Melayu kita ini sukar untuk dikembangkan. Kita kata bahasa kebangsaan dan sebagainya. Sebagai contohnya, saya bagi tahu kita tahu bahawa di Malaysia kita ni adalah berbilang kaum dan juga berbilang agama. Tapi sedar atau tidak, kadang-kadang apabila kita mempromosikan bahasa Melayu, kita agak mengaitkannya dengan Islam tu. Ya betul, saya kata bahawa, tapi pada saya bahasa ini tidak ada agama, tidak ada agama. Jadi kita bercakap tentang bahasa Melayu, dia adalah bahasa sepunya bagi semua komuniti. Dalam kita punya bahasa, dalam sastra pun, sastra Melayu, bila dalam sastra Melayu, Dewan Bahasa sendiri telah pun menentukan bahawa ini adalah kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai sastra Melayu, dan dia bukan hanya melihat kepada bahasanya, kepada mediumnya, tetapi juga kepada kandungannya. Saya tahu ni sebab dulu saya pernah satu buku tentang puisi daripada komuniti penulis Sabah yang berbilang kaum kan, dan dia 2 tahunlah tertangguh di DBP hanyalah tentang mempertikaikan tentang beberapa istilah yang digunakan, yang dikatakan bahawa dia adalah bersifat khurafat, dia adalah menentang Islam dan sebagainya. Kalau kita kata bahawa bahasa Melayu ini hanyalah untuk milik dan nuansanya adalah Islam, itu yang kita kata penolakan nanti akan juga berlaku kan. Itu yang pertama. Kedua, satu lagi Tuan Syed, kalau saya boleh sentuh, kadang-kadang ni saya rasa bahasa Melayu ni dia kurang organik lah. Kita ni tidak macam bahasa Indonesia tau. Kita ni kadang-kadang tu terlampau. Oke, itu tadi abang dan kakakku semua. Baru saja kita sama-sama menyimak video yang barusan saja kita putar. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa menambah wawasan atau ilmu tentang bahasa, terutama ya bahasa Melayu ini. Jika abang dan kakakku semua suka dengan video ini, ya alangkah indahnya subscribe dan like, komen ya. Keluarkan pendapat abang dan kakakku semua di kolom komentar. Cukup sekian di video kali ini, dan sampai jumpa video selanjutnya.